Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Mat P. Mat P buat hal lagi tak hari ni? Harap-harap tak buat hal ya. Okey, kisah yang bertajuk Rakus. Dan ini dia memulakan dengan apakah itu minyak dagu. Jadi, apakah kaitannya rakus dengan minyak dagu? Marilah sama-sama kita mendengar kisah daripada Mat P. Berdasarkan pembacaan aku di internet, minyak dagu ini adalah sejenis minyak sihir yang diperbuat daripada anggota badan manusia yang telah mati, dan ada juga yang diperbuat daripada manusia yang masih hidup. Bahagian badan yang digunakan adalah dagu. Sebab itu, ia dipanggil sebagai minyak dagu. Ini ada serba sedikit cerita tentang pembuatan minyak dagu itu sendiri yang aku ambil daripada cikgu aku yang serba tahu, kononnya ialah Encik Google. Mat P daripada itu hari ya, Encik Google ya. Minyak dagu yang diperbuat daripada anggota badan mayat dikatakan diambil daripada wanita mati beranak sulung dan kandungannya masih berada di dalam rahimnya. Kebiasaannya, wanita itu mati dibunuh dan anaknya akan diambil untuk dijadikan anak kera. Ada juga yang mengatakan ia turut diperbuat daripada anak dara sulung yang dijadikan korban bagi menghasilkan minyak dagu. Tidak ketinggalan, mayat lelaki dibunuh juga boleh dijadikan minyak dagu. Masing-masing ada kegunaannya yang tersendiri. Jika diperbuat daripada mayat wanita mati beranak sulung, kegunaannya adalah untuk porak-perandakan rumah tangga yang mana ini terkenal di sebelah pantai timur. Minyak mati bunuh yang diperbuat daripada mayat anak dara pula biasanya digunakan untuk tujuan memikat orang yang disukai dan juga sebagai penaik seri wajah. Minyak dagu versi Patalong berusia 3 abad itu yang paling power terhasil dari anak dara yang diperkosa oleh 10 orang lelaki pada malam Jumaat. Dibakar dagunya hidup-hidup. Namun, lain pula bagi minyak yang dihasilkan daripada mayat lelaki. Ia digunakan sebagai sihir untuk menghancurkan saingan, terutama dari segi perniagaan. Minyak dagu ini ada pantangnya untuk si pengguna. Ia dilarang sama sekali dibawa masuk ke dalam rumah dan sebaiknya diletakkan di tempat yang sejuk, seperti di tepi sungai ataupun pada pokok pisang. Jika pantang larang itu dilanggar, pasti ada tulah yang menanti. Terdapat pelbagai kaedah untuk mengenakan minyak dagu. Antaranya ialah dengan calit pada baju, buku, disapu pada tombol pintu rumah dan pemegang pintu kereta. Jangan tidak tahu ya, ada juga
yang dicampur dalam masakan dan juga wangian yang mana biasanya dicalit pada tempat aliran-aliran darah. Jadi aku di sini mengambil kesempatan ini untuk berpesan, supaya tolong beringat dan berhati-hati pada semua. Pada insan kesayangan Mat P, bidadariku, jangan risau. Abang tak buat pun semua tu sampai awak hendakkan abang. Semuanya atas kehendaknya, berkat usaha dan doa abang siang malam. Lalu Tuhan mengabulkannya. Alhamdulillah. Amin, amin Mat P. Brother Fai di sini sentiasa doakan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua. Aku Mat P. Pada yang mengenali dan mengikuti kisah seramku, pasti tahu penulisanku selama ini hanya berdasarkan pengalamanku sendiri dan juga individu-individu di sekitarku yang mana kisah-kisah tersebut aku terapkan dengan unsur-unsur komedi. Niatku hanya satu. Aku hendak semua pembaca hasil penulisanku berasa santai dan tidak berapa diselubungi ketakutan sangat. Nanti bila tengah malam tidak perlu sampai kena berteman bila hendak ke bilik air, terutama pada kakak-kakak tu. Nanti tak pasal-pasal tidur encik si suami terganggu antara ketakutan. Contoh. Bang, bangun bang. Saya nak pergi tandas ni bang. Nak terkencing sangat ni. Alamak, awak pergilah sini. Awak ni ganggulah saya tengah tidur ni. Jangan bang, saya takut bang. Baru lepas baca cerita Mat P ni, takut pula saya bang. Aduh, kacau betul lah. Aku tengah tidur ni. Macam tu lah ya. Mula-mula memanglah akan nampak sweet, tapi lama-lama kemungkinan besar ia akan menjadi sweet and sour. Tapi lain pula kali ini. Aku ingin mencuba sesuatu yang baru. Aku sekadar hendak mencuba kemahiran penulisanku dan imajinasiku. Jadi kali ini aku buat satu cerita fiksyen seram aku sendiri. Tapi aku rasa ini lebih pada cerita seram thriller. Ayo semua, sas! Kisah ini menceritakan tentang Farid, seorang lelaki yang bercita-cita besar dan bekerja sebagai budak pejabat di sebuah syarikat yang agak besar milik seorang wanita muda yang cantik, penuh dengan sopan santun tapi sedikit tegas dan masih belum berkahwin. Namanya Emmeline. Ketegasan memang perlu, kalau tidak bagaimana dia hendak menguruskan syarikat yang diwarisi ayahnya. Semestinya menjadi dambaan mana-mana lelaki yang melihatnya, tidak kira yang bujang maupun yang sudah bergelas suami orang. Hai, tidak ketinggalan abang office boy kita ni, Farid, turut terpesona dan menggilai bosnya itu. Jika berkesempatan, dia akan mengambil gambar dan merakam bosnya itu sehingga hilang dari pandangan. Sungguh dahsyat kegilaan pada bosnya itu kan? Angpau barangkali. Memang tidak berkeliplah matanya bila memandang. Emmeline mempunyai seorang setiausaha wanita yang senang disapa Kakak. Kalau nak diikutkan, Kakak juga cantik tapi agak seksi dan periang. Tapi kecantikannya kalah dengan bosnya sendiri. Bila hujung minggu, tak ada kerja lain si Kakak selain berhibur di kelab, dan sememangnya dia jenis yang suka bersosial. Berbeza pula dengan Emmeline, seorang yang patuh pada suruhan agama. Mereka berdua walaupun berbeza personaliti, tapi cukup akrab dan boleh dianggap sebagai sahabat karib. Emmeline begitu sayang pada Kakak. Kebetulan pula Emmeline ni hanya sebatang kara. Hanya harta daripada orang tuanya saja yang ada, memandangkan dia anak tunggal. Emmeline juga selalu menasihati Kakak supaya dia berubah ke arah jalan yang benar, iaitu jalan yang diredai dan diberkati. Semakin hari, semakin kuat
cinta berahi Farid pada bosnya Emmeline. Walaupun dia sedar tarafnya dengan Emmeline jauh berbeza, namun dia masih menyimpan niat untuk memiliki bosnya itu. Tambahan pula, geng motosikal Yamaha 15 yang rata-ratanya kawan baik Farid sendiri memberi semangat dan dorongan padanya. Red, kau ada rupa kacak bagai bintang filem. Cubalah pikat bos kau tu. Bukan apa, senanglah hidup kau nanti, Red, kahwin dengan bos. Alah, janganlah rendah diri sangat, Red, kata salah seorang temannya, begitu sarkastik sekali. Betul juga cakap kau tu. Nanti aku cuba. Manalah tahu jodoh aku dengan Puan Emmeline kesayangan aku tu kan. Farid dah terkena bodekan temannya tu. Ketika itu, Farid belanja member-membernya makan shell out. Dek kerana hatinya yang sedang berbunga-bunga mengangankan buah hatinya yang dipuja-puja selama ini. Farid kini bertambah semangat dan penuh yakin diri untuk cuba memikat bosnya tu. Esok akan kuluahkan perasaanku padamu, wahai Emmeline, kata hati Farid. Malam tu, Farid menulis sepucuk surat untuk meluahkan isi hatinya pada Emmeline. Keesokan paginya, dia singgah di kedai bunga berdekatan tempat dia bekerja. Lalu membeli jambangan ros merah yang disusun indah, cukup wangi, dan baunya sewangi kasih sayang dan cintanya pada Emmeline. Hari itu, Farid sampai awal. Lebih awal dari penyambut tetamu dan setiausaha bos sendiri, Kakak. Biasanya dia akan sampai tepat pukul 10 pagi. Namun, pagi itu dia sampai awal demi menjayakan misinya itu. Misi meluahkan perasaannya pada bosnya sendiri. Bukan apa, malulah dia kalau orang lain tengok kan. Sesampainya Farid di dalam bilik pejabat, Emmeline dia menyelitkan surat di celah jambangan bunga ros merah itu, lalu diletakkan di atas meja bersama segunung harapan. Cepat-cepat dia keluar, lalu menuju ke kedai mamak berhampiran untuk sarapan pagi. Nasib baik belum ada yang sampai lagi ke pejabat, ujar Farid. Hari itu berjalan seperti biasa. Kelihatan bos Farid, iaitu Emmeline, agak sibuk juga pada hari itu. Jadi Farid masih belum menerima sebarang reaksi dari wanita pujaan hatinya itu. Dia menanti dengan penuh debaran, dub-dub dan harapan. Cemas juga dibuatnya. Hai, aku harap ada sinar yang menanti, dia bermonolog di dalam hati. Sehingga petang menjelma, Farid terus menanti dengan penuh kesabaran. Dia cuba mengintai ke bilik pejabat Emmeline, tetapi hasilnya negatif. Orang yang dia cari tiada di situ. Kakak pun tiada. Kebetulan lepas waktu tengah hari, Emmeline ada janji temu dengan rakan kongsinya. Kakak juga turut sama. Farid hampa. Tambahan pula bila dia memandang bunga ros merah pemberiannya berada di atas meja kakak. Debaran dan kekecewaan bersilih ganti. Lalu dia pulang ke rumah memandangkan waktu kerja telah tamat. Keesokan harinya hampa juga. Minggu tu berlalu dengan begitu saja, tanpa sebarang reaksi daripada Emmeline. Pada malam hujung minggu tersebut, Farid melepak di Starbucks dengan member-membernya lah dalam sebuah mall. Tanpa sengaja, dia terpandang satu pasangan di suatu sudut. Seorang lelaki sedang melamar pasangannya, memandangkan dia lihat lelaki itu menghulurkan sebentuk cincin. Lalu si perempuan mengangguk. Macam kenal je perempuan tu. Tapi siapa ya? Hatinya dibelenggu persoalan. Lalu diamatinya betul-betul. Lalu jantung Farid bagai disentap. Perempuan tu bosnya. Ya, perempuan itu
Emmeline. Maka hancur luluh hati dibuatnya. Tidak disangka wanita yang dipuji selama ini sudah berpunya. Perasaan tidak puas hati membuak-buak. Kekecewaan menusuk sanubarinya. Dia bingkas bangun meninggalkan rakan-rakannya lalu bergegas pulang. Aku sedar, siapalah diri ini? Bagaikan pipit di sisimu dan kau merak kayangan. Ku tak disenangi. Hai, kesian Farid. Kepala otaknya berserabut. Lalu dia memecut laju motosikal Yamaha 15 kepunyaannya, lalu terbabas sendirian. Lalu jatuh ke dalam parit yang dipenuhi air. Bukan farid, parit. P-A-R-I-T, parit. Okey? Maka basah lencunlah dibuatnya. Kesian pada si budak pejabat yang malang ni. Nasib baiklah Farid tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Hanya sedikit cala je lah. Motosikalnya juga baik-baik saja. Sesampainya Farid di rumah, baru saja nak lelapkan mata, telefonnya berdering. Dia melihat di skrin telefon bibitnya, nama Kamil terpapar. Kamil ni salah seorang teman rapatnya. Malas dia nak menjawab panggilan rakannya tu. Mood Farid ke laut. Tapi rakannya tu terus-menerus membuat panggilan. Lalu Farid mengalah. Lalu dia menjawab panggilan tersebut. Hello Rid. Ada apa? Kamil bertanya sebab Farid terus meninggalkan mereka di mall tadi. Rakan-rakannya yang lain turut terkejut dengan perangai Farid ketika itu. Farid berkeras mengelak untuk menjawab. Namun setelah dipujuk oleh Kamil, Farid mula membuka ceritanya. Dia meluahkan semuanya pada sahabatnya, Kamil. Kamil mendengar dengan penuh minat. Red, aku ada cadangan, Red. Apa dia? Kau pernah dengar kan pasal minyak dagu? Kalau kau nak, aku ada kenalan yang boleh tolong kau. Kau ni biar betul, Mel. Aku tak biasa dengan benda-benda kurafat tu semua. Alah, kau ni tadi bukan beria-ia nakkan bos kau yang cantik rupawan tu kan? Ni aku nak tolong kau untuk merealisasikan impian kau ni lah. Okeylah. Baiklah, aku on je lah. Okey, cun. Esok malam kita pergi jumpa kenalan aku ni. Jangan risau, Red. Barang baik punya. Keesokan harinya, Farid pergi kerja macam biasa. Tidak sabar rasanya menunggu malam tu. Hari tu berlalu agak lambat baginya. Hai. Tamat saja waktu kerja, dia terus menuju ke rumah Kamil dan lepak di sana. Terkejut Kamil bila dia pulang dari tempat kerja. Farid sudah tercegat di depan rumahnya. Hei, teruja sangat kau, Red. Relax lah. Santai-santai je, tegurnya pada Farid. Hei, dah relax lah ni. Kalau tak relax, awal-awal lagi aku dah ajak kau pergi gegar rumah kenalan kau tu, jawab Farid sambil tersenyum bagai kerang busuk. Malam pun menjelma. Setelah tiba waktu yang dijanjikan, maka bertemulah mereka di rumah kenalan Kamil tersebut. Agak jauh jugalah sebenarnya perjalanan mereka. Ketika mereka sampai pun, jam telah menunjukkan tepat 12:30 malam. Terkejut juga Farid dan Kamil bila terpandang sekujur badan wanita berbalut kain kafan. Perasaan seram mula menyelubungi. Setelah melakukan beberapa ritual, akhirnya Farid memiliki minyak mati bunuh itu. Memilikinya sudah dianggap semua masalahnya sudah selesai. Boleh tahanlah pengerasnya. Nasib baik Farid baru dapat gaji. Licin dibuatnya gaji Farid ni. Setelah mendengar penerangan tentang pantang larang minyak tersebut, mereka terus pulang ke rumah masing-masing. Betapa girangnya hati Farid.
dalam kehidupan ini yang terindah, melalui usia remaja, senda gurau suka duka sering berganti, meninggalkan kesan abadi. Wey, apalah Mat Fi, ini pun kau nak buat kelakar juga ke? Ketika waktu rehat tengah hari, Farid bergegas ke tempat parkir kereta. Dia mencari-cari di mana kereta bosnya itu. Akhirnya, dia menjumpainya. Lalu, mencalit minyak mati bunuh pada pemegang pintu kereta. Dia tersenyum lega. Perasaannya yang kecewa sebelum ni hilang sekelipan mata. Anggap saja semua sudah selesai. Katanya dalam hati sambil tersenyum penuh maksud tersirat. Ketika itu pukul 1 pagi. Telefon Farid berdering tidak henti-henti, lalu diterjaga dari Lena, lalu menjawab panggilan tersebut. Hello? Hello Farid. Ini saya ni, Emeline. Ya. Saya ni puan. Ada apa yang boleh saya bantu? Balas Farid. Emeline mengajak Farid berjumpa malam tu juga. Tapi Farid sengaja tidak melayan. Saja buat jual mahal lah. Bila Farid bertanya dari mana dapat nombor telefonnya, terus Emeline menjawab yang dia ke pejabat dan mendapatkannya dari rekod staf di bahagian sumber manusia. Puas Emeline memujuk Farid ajak berjumpa, tetapi dia tetap enggan. Saja nak bagi bosnya itu sedikit terseksa lah. Apa nak dihairankan katanya, makanan dan dah ada depan mata. Layankan saja dulu. Jahat tak ketawa je. Baru je Farid kembali terlena, kedengaran pintu rumahnya diketuk. Siapa pula ni? Kacau malam-malam ni. Dengan berat hati, meninggalkan lenanya, dia mengatur langkah menuju ke pintu rumah. Bila pintu dibuka, alangkah terperanjatnya dia bila melihat Emeline terpacul di muka pintu. Tanpa sempat dia berkata apa-apa, Emeline terus memeluknya erat-erat sambil meluahkan perasaannya. Wah, hebat penangan minyak mati bunuh ni. Farid, saya rindukan awak. Saya cintakan awak. Terimalah saya sebagai suri hidup awak. Mohon Emeline. Bagai mengantuk disurungkan bantal, Farid menjemput Emeline masuk ke dalam rumahnya. Lalu, malam itu, mereka terlanjur. Farid tersenyum puas. Wanita idamannya kini berada dalam pelukannya. Impiannya bakal jadi kenyataan. Beristrikan wanita secantik dan sekaya Emeline. Baby, nanti kita kahwin ya, rengek Emeline pada Farid. Boleh sayang, nanti kita kahwin ya. Love you sayang. Love you too baby. Cikabum cikabum. Sebulan selepas itu, mereka berdua pun bernikah. Bahagianya hati Farid tiada terkira. Wanita idamannya kini telah menjadi miliknya. Farid dilimpahi dengan kemewahan yang melimpah ruah. Dan dia tidak lagi bekerja sebagai budak pejabat di pejabat Emeline lagi. Emeline berjanji yang dia akan berikan Farid modal untuk membuka perniagaannya sendiri. Semua orang terkejut sebenarnya dengan pernikahan mereka. Tapi apakah daya Emeline bos mereka? Mereka tidak berani berkata apa-apa selain dari cakap belakang. Farid dan Emeline berbulan madu di Maldives. Dengan pengalaman bulan madu yang serba mewah dan terindah, pulang dari bulan madu, Farid menerima hadiah perkahwinan berupa sebuah kereta mewah Audi R8. Gembiranya bukan kepalang. Beristrikan wanita berkerjaya hebat seperti Emeline membuatkan Farid dilimpahi dengan kemewahan. Dia mula berubah, bertuankan harta dan
Dengan jadual kerja isterinya yang sangat padat, Farid mula makan luar. Ketika Emmeline sibuk atau pergi ke luar negeri atas urusan kerja, dia mengambil kesempatan tu untuk keluar dengan perempuan-perempuan lain, berumpankan harta isterinya. Keluar masuk hotel sudah menjadi perkara biasa buat Farid. Hai Farid. Persahabatan Emmeline dengan kakak membuatkan kakak sering mengunjungi rumah Emmeline, biasanya untuk makan malam bersama. Bila memandangkan kakak yang seksi dan periang, membuatkan Farid tidak tahan nafsunya bergejolak. Dia menyimpan hasrat untuk menikmatinya. Akhirnya, pada satu hari, kakak menjadi mangsa minyak mati bunuh kegunaan Farid. Lalu kakak mengandungkan anak Farid. Pada masa yang sama, Emmeline juga sedang hamil. Ketika sering memaksa Farid untuk menikahinya, namun dia enggan. Jika dia menikahi kakak, kemungkinan besar dia akan kehilangan semua kemewahan yang dimiliki. Pada satu hari, ketika dua wanita itu sudah syarat mengandung, Emmeline berseorangan di rumah. Farid pula berada di rumah kakak demi melampiaskan hawa nafsunya. Begitu rakusnya dirimu Farid. Tiba-tiba Emmeline tersadung di tangga lalu jatuh. Darah mula mengalir ke lantai. Dia cuba membuat panggilan pada Farid, tetapi tidak berjawab. Ketika itu, Farid sedang bergaduh dengan kakak lantaran kakak meminta untuk menikahinya. Kakak juga menggugutnya untuk memberitahu semuanya pada Emmeline. Farid bagai hilang kewarasan bila diugut demikian. Apa yang dibimbanginya adalah kehilangan semua kemewahan yang dia kecapi. Lalu dia membunuh kakak untuk menutup semua kecurangannya. Memandangkan kakak tinggal di kondominium membuatkan dia sukar untuk melupuskan mayat kakak. Lalu dia mengambil keputusan drastik dengan menetak tubuh kakak dengan kapak menjadi 8 bahagian. Habis bercerai dari badan. Tulang, humerus, patella, ulna, radius dan vertebra. Kepalanya juga. Begitu kejam sekali Farid menetak-netak sambil ketawa bagai hilang kewarasannya sama sekali. Contoh bunyi macam ni. Sedang dia menguruskan bahagian badan kakak dan menyumbatnya di dalam bagasi, termasuk janin bayinya sekali, Farid menerima panggilan dari pihak hospital. Emmeline keguguran. Dia bergegas ke hospital bersama bagasi yang berisi potongan tubuh kakak dan disimpan ke dalam but keretanya. Setelah sampai ke hospital, Emmeline masih di dalam pengaruh bius dan masih tidak sedarkan diri. Jadi, dia mengambil keputusan untuk pulang untuk menguruskan mayat kakak. Mayat kakak ditanam di halaman belakang rumah isterinya. 3 hari kemudian, Emmeline discharge dari hospital dan pulang ke rumah. Dia masih bersedih dengan kehilangan bayinya yang sudah dikandung 9 bulan. Namun, dia sedar tiada kehadiran kakak melawatnya. Kalau sebelum ni, Emmeline demam pun pasti akan terus mengunjunginya dan bertanya kabar. Tapi kali ini tidak. Emmeline cuba menghubungi kakak tetapi tidak dapat. Dia menghubungi pejabat. Kata stafnya, dari minggu lepas kakak tidak datang kerja. Emmeline ada termimpikan kakak. Kakak memohon maaf padanya dan meminta tolong. Tolong. Begitu sayu sekali rintihan dan rayuan kakak dalam mimpinya. Emmeline menanyakan tentang kakak pada Farid. Tapi Farid hanya menjawab, entah, saya pun tak tahu. Kalau tidak kerana masih dalam pantang,
Mahu Emmeline keluar mencari si kakak ni. Begitu risau Emmeline pada sahabatnya dan juga setiausahanya tu. Dia cuba menghubungi kenalan kakak, tapi semua jawapan yang diterimanya negatif. Hai, kemanalah kau ni kakak? Rungutnya. Setiap malam, Emmeline terus bermimpi yang sama. Rayuan meminta tolong dari kakak dengan penuh berlumuran darah. Begitu sayu sekali. Pada satu malam, Emmeline tersedar dari tidur. Dia ke dapur untuk meminum air. Tiba-tiba, dia terdengar suara memanggilnya sayup-sayup dengan panggilan Milin. Hanya kakak saja yang memanggilnya dengan nama tersebut. Milin, Milin, tolong. Suara itu memanggil. Setelah semua kejadian yang berlaku, Farid tetap tidak berubah. Terus dengan perangainya berfoya-foya dengan perempuan lain dengan menggunakan harta isterinya. Makin lama, makin hanyut. Kerakusan menguasai dirinya. Solat pun tidak. Dibuai hanyut oleh godaan dunia. Langsung Tuhan ditinggalkan tanpa rasa takut di dalam diri, terus menerus berbuat maksiat. Dia sekarang bukan lagi sayangkan Emmeline, tetapi hartanya. Pada satu malam, Emmeline terdengar lagi suara memanggilnya. Dia keluar dari bilik. Dia terlihat kelibat seorang wanita menuruni tangga. Dia amati betul-betul. Jadi dia pasti yang dia nampak itu kakak. Lalu terus mengikorinya sambil menjerit memanggil kakak. Kakak! Kakak! Kakak, tunggu aku kakak! Tunggu aku kakak! Bunyi bising telah membuat Farid terjaga. Sedang Emmeline mengikori dan mencari-cari di mana kelibat itu tadi, dia disergah dari belakang. Dia betul-betul terkejut. Perlahan-lahan dia menoleh ke belakang. Baby! Sayang, buat apa ni tengah-tengah malam? Tengah-tengah malam menjerit-jerit ni, kenapa? Tanya Farid. Dia menceritakan apa yang dia nampak dan Farid menegaskan yang itu hayalan semata-mata dan menuduh isterinya itu mengigau. Emmeline berkeras untuk mencari kelibat yang dia nampak itu, tapi hampa. Hasilnya negatif. Kelibat tu hilang tanpa jejak. Lalu dia dan Farid menyambung lena. Namun Emmeline bermimpi lagi. Dia syak mesti ada sesuatu terjadi pada kakak. Malam keesokannya, Farid keluar melepak dengan kawan-kawannya. Me time katanya. Jadi Emmeline tidak turut sama. Dia tinggal sendirian di rumah. Sedang menonton televisyen, kedengaran lagi suara memanggilnya. Milin, Milin. Dia terpandang kakak di luar rumah. Lalu dia keluar dan mengikuti kakak. Dia nampak kakak mengelilingi rumah dan menuju ke halaman belakang rumah. Puas dia memanggil, tetapi kakak tidak menoleh. Emmeline melihat kakak berhenti di satu sudut di halaman belakang rumah. Dengan perlahan dia mendekati kakak. Bila sampai tepat di belakang, kakak menoleh. Alangkah terkejutnya Emmeline. Muka sahabatnya itu hancur. Baru saja dia mengundur ke belakang, Emmeline dipukul dari belakang lalu tidak sedarkan diri. Farid panik. Dia takut rahsia pembunuhannya terbongkar. Dia akan kehilangan semua kemewahan itu nanti. Dia mengambil petrol di stor lalu dicurahkan pada isterinya yang masih tidak sedarkan diri. Dibakarnya mayat isterinya sehingga menjadi debu. Farid ketawa. Semua harta yang melimpah
ruang itu bakal menjadi miliknya. Ketawa orang jahat lah tu. Tapi malangnya, setelah kematian isterinya, hidupnya menjadi tidak tenang. Sering dihantui dengan penampakan roh kakak dan juga isterinya, sampai tidurnya tidak lena. Lama-kelamaan, Farid menjadi tertekan dan hampir sakit jiwa. Satu malam ketika dia lari ketakutan, dihantui oleh roh yang berdendam dengannya. Dia kemalangan dilanggar lori trailer di persimpangan lampu isyarat. Lalu keretanya terbakar. Farid ditemui rantung. Ada sepotong ayat di dalam Al-Quran daripada surah At-Taubah. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak sesuatu pun akan menimpa kami melainkan dengan ketentuan Allah. Dialah penolong kami, maka hendaklah orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Surah At-Taubah ayat 51. Sadaqallahul Azim. Sekian.